Selamat pagi, seperti yang dijanjikan untuk PDPR kita hari ini, cikgu akan buat perbincangan berkenaan dengan kertas tugasan 3 yang telah cikgu berikan pada awal minggu. Okey, harap anak murid semua telah menyiapkan tugasan yang cikgu berikan. Okey, untuk kertas tugasan 3 ini, kita masih di bawah tajuk skirt. Okay, soalan adalah merujuk pada kertas penerangan yang telah cikgu terangkan sebelum ini. Okay, kertas penerangan 1, 2 dan 3. Okay. Terdapat 11 soalan dan kita bincangkan bersama soalan 1. Di antara berikut, yang manakah kemasan yang paling sesuai digunakan semasa menjahit kelepet di bawah skirt? Okay. Pilihan jawapan adalah A. Jahit lilit ubi, sembat halus dan jahit rantai. Okay, B. Jahit rantai, sembat susup dan silang pangkah. C. Sembat halus, sembat susup dan silang pangkah. Manakala jawapan D. Jahit sembat susup, silang pangkah dan jahit mesin. Okey. Jawapannya adalah D. Untuk mendapatkan kemasan yang paling sesuai bagi jahitan kelepet skirt adalah jahit sembat susup, silang pangkah dan jahit mesin. Okay. Kita lihat pula soalan kedua. Berikut ialah ciri-ciri fabrik yang sesuai untuk skirt kecuali apa kain yang tak sesuai untuk nak dibuat skirt. Okey. Apa jawapan dia? Mana kain yang paling tak sesuai? Okey, pilihan jawapan adalah A. Bercorak atau tanpa corak. B. Corak yang menyerap haba, yang mudah menyerap haba. Okey. C. Jatuh dan elok. Okey. D. Kalis peluh. Okey, jawapannya adalah kalis peluh. Kain yang kalis peluh maknanya kain yang tebal, yang tak boleh meresap peluh. Macam kain buat kemah, tu tak sesuai untuk dijadikan skirt. Okey. Kita beralih pada soalan nombor 3. Apakah jahitan untuk menetapkan kelepet hujung skirt? Okey. Jahitan apa yang kita sesuai gunakan untuk menetapkan kelepet hujung skirt? Okey, pilihan jawapan adalah A. Jahit mesin. B. Jahit jelujur. C. Jahit sembat susup. D. Jahit silang pangkah. Okay, jawapan yang paling tepat adalah A. Jahit mesin. Okay, soalan nombor 4. Apakah proses yang perlu dilakukan untuk mendapatkan kemasan pada skirt? Okay, apa proses yang perlu dilakukan untuk mendapatkan kemasan pada skirt? Pilihan jawapan adalah A. Melipat pakaian dengan kemas. B. Membasuh pakaian dengan air suam. C. Menekan keseluruhan kelim dan kelepet. D. Menjemur pakaian di bawah cahaya matahari. Okey, apa jawapan anda? Jom kita lihat. Jawapannya adalah C. Menekan keseluruhan kelim dan kelepet. Maksudnya kita iron, streka setiap kelim dan kelepet supaya kita akan dapat kemasan pada skirt. Okey, lihat soalan nombor 5. Mengapakah proses menekan? Menekan maknanya apa? Proses menyereka, iron, perlu dilakukan ketika menjahit skirt. Sebab apa? Pilihan jawapan adalah A. Melambatkan proses menjahit. B. Streka dapat digunakan selalu. Mungkin dia tak nak streka dia rosak lah, dia nak guna selalu. Okey, C. Hasil jahitan nampak tidak kemas. D. Fabrik menjadi licin dan kerja menjahit dapat dilakukan dengan baik. Okey. Agak-agak yang mana yang awak jawab? Okey, sekarang kita tengok apa jawapannya. Jawapannya adalah D. Okey. Kita
buat proses menekan ketika menjahit skirt, kita iron sebab kita nak dapatkan fabric yang licin dan kita nak kerja menjahit kita dapat lakukan dengan baik. Okey, kita lihat soalan nombor 6. Apakah jenis lisu yang dipadankan pada skirt? Pilihan jawapan adalah jahit lisu beriring, B. Jahit lisu terbalik, C. Jahit lisu pemadan dan D. Jahit lisu bertentang. Okey. Jawapannya C. Jahit lisu pemadan. Okey, soalan nombor 7. Mengapakah tanda irah? Okey, tanda irah tu apa? Tanda corak pakaian. Corak pakaian tu menegak ke, melintang ke, ataupun corak dia menurun ke. Okey. Tanda irah ni penting dalam menggunting fabric. Okey, jawapannya A. Menjimatkan penggunaan fabric, B. Melancarkan proses memotong fabric, C. Mengelakkan fabric daripada mudah tertarik, atau D. Memastikan pola terletak pada irah fabric yang betul. Okey, kita lihat jawapannya. Jawapannya adalah D. Tujuannya bagi memastikan pola terletak pada irah fabric yang betul. Sebab kalau baju tu corak dia bunga menegak, jadi berdasarkan pada petunjuk tanda irah, kita dapat kata potong kain dengan keadaan corak menegak semuanya, depan, belakang, atas, bawah. Okey, jadi baju kita taklah bercampur corak dia ada ke bawah, ada melintang ke kiri, ada corak ke atas. Tu sebabnya perlu tanda irah. Okey, jom kita lihat soalan ke-8. Mengapakah bahagian yang berbentuk melengkung atau bersegi di bawah skirt perlu disnip? Okey, disnip tu maknanya macam yang selalu cikgu ajar, kita senyumkan kain tu up, angkat sikit 1 inci bahagian hujung kain. Okey. Pilihan jawapan adalah A. Dapat melebarkan skirt, B. Skirt mudah untuk dipanjangkan, C. Mendapatkan skirt yang berbeza-beza, dan D. Mendapatkan bentuk yang melengkung atau bersegi yang elok. Okey, jadi jawapannya adalah D. Mendapatkan bentuk yang melengkung atau bersegi yang elok. Kita nak kain kita tu bawah dia melengkung yang cantik. Bila pakai taklah nampak terjongkit. Sebab tu kita perlu snip dia. Okay, kita lihat soalan nombor 9. Apakah kerja penting yang perlu dilakukan selepas, kesalahan ejaan selepas proses menggunting fabric? Lepas nak gunting fabric, apa kerja yang perlu kita lakukan? Pilihan jawapan adalah A. Menyimpan jarum di dalam bekas, B. Membersihkan kawasan persekitaran, C. Meletakkan minyak pada bahagian sendi gunting, dan D. Memastikan bahan dan peralatan disimpan dengan selamat. Okey, ini kerja yang biasa kamu lakukan di sekolah selepas aktiviti menggunting. Cikgu harap semua orang boleh betul untuk soalan ni Okey, jawapannya adalah D. Memastikan semua bahan dan peralatan disimpan dengan selamat. Lepas aktiviti menggunting, simpan semua jarum peniti, kapur penanda, gunting, pembaris di tempat yang sepatutnya. Jangan tabur-tabur semua alat jahitan. Okey. 10. Berapa meter fabric yang diperlukan untuk menggunting sekeping skirt 6 panel? Okey, ini pengetahuan baru Tapi kita dah belajar beberapa jenis skirt. Antaranya adalah skirt A, skirt duyung, skirt 6 panel, skirt 4 panel, skirt 8 panel, fixed box dan sebagainya. Okey, sekarang dia tanya berapa meter untuk potong
skirt 6 panel. Skirt 6 panel, skirt yang ada 3 potongan bahagian depan dan 3 potongan bahagian belakang. Jadi semestinya menggunakan bidang kain yang banyak. So, jawapannya adalah kita memerlukan 3 meter kain untuk membuat skirt 6 panel dewasa. Okey, ingat anak-anak? Okey, soalan terakhir, soalan nombor 11. Mengapakah acu padan perlu dilakukan semasa menghasilkan skirt? Kenapa selepas kita menjahit skirt kita perlu cuba ataupun kita kena suruh pelanggan kita cuba pakai? Okey. Ini adalah antara pilihan jawapannya. Jawapan A, mendapatkan keemasan jahitan. B, memastikan warna fabrik bersesuaian. C, menyerlahkan keanggunan pelanggan. Dan D, mendapatkan ukuran tepat dengan style pilihan yang dipilih. Okey, kita lihat jawapannya. Jawapannya adalah D. Kita acu pakaian pada pelanggan atau pada diri kita untuk kita dapatkan ukuran yang tepat dengan style pilihan yang dipilih. Supaya kain yang dibuat tu, orang kata padan, orang kata sesuai dengan besar, dengan kelonggaran yang dikehendaki oleh pelanggan. Okey. Tamatlah perbincangan kita untuk soalan yang cikgu berikan pada minggu ini. Untuk mereka yang telah menjawab, cikgu ucapkan tahniah dan terima kasih kerana menyertai PDPR bersama cikgu. Okey. Untuk mereka yang telah menjawab, cikgu akan berikan star. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.